Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Tapi sebelum kita mendalami intipati rang undang-undang perlembagaan ini, saya ingin terlebih dahulu merakamkan setinggi-tinggian penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri atas komitmen dan juga usaha beliau untuk membawa undang-undang penting ini ke Parlimen. Perbahasan ini bukan sekadar satu amalan perundangan tetapi juga melibatkan usaha membentuk masa depan keluarga-keluarga di Malaysia. Masa depan yang dibina berasaskan keadilan dan kesaksamaan. Pada teras rang undang-undang ini terdapat satu perubahan yang transformatif yang secara langsung menangani ketidakadilan yang telah lama dihadapi oleh wanita Malaysia. Peruntukan yang akhirnya membenarkan ibu warga Malaysia mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka yang dilahirkan di luar negara adalah satu langkah yang sangat bersejarah. Selama bertahun-tahun, wanita-wanita ini terpaksa berjuang demi hak anak-anak mereka hanya kerana mereka berkahwin dengan pasangan warga asing. Jadi sistem sedia ada menafikan kewarganegaraan automatik pada anak-anak mereka berdasarkan tempat lahir. Memaksa keluarga membuat keputusan yang berat dan terdapat kanak-kanak ini berada dalam keadaan yang terdedah. Jadi ini bukan sekadar kesilapan perundangan, ia adalah penghinaan kepada maruah dan juga hak wanita sebagai warga negara Malaysia di bawah Perkara 8 yang menjanjikan kesaksamaan untuk semua. Tetapi pada hari ini kita berada di ambang perubahan. RU ini memperbetulkan ketidakadilan tersebut. Ia akan memberikan wanita Malaysia hak yang sama seperti lelaki, memastikan anak-anak mereka mendapat kewarganegaraan yang selayaknya tanpa mengira di mana mereka dilahirkan. Ini sebenarnya kemenangan untuk keadilan, di mana ibu-ibu Malaysia tidak lagi dianggap sebagai warga negara kelas kedua. Salah satu aspek yang lebih membimbangkan dalam rang undang-undang ini adalah cadangan penghapusan kewarganegaraan automatik bagi anak-anak yang dilahirkan kepada penduduk tetap di Malaysia. Tetapi langkah ini berpotensi untuk memperburukkan lagi isu ketiadaan negara ataupun dengan izin statelessness. Suatu keadaan yang telah pun merampas hak asasi dan juga identiti ramai kanak-kanak. Kanak-kanak ini adalah antara yang paling terdedah dalam kalangan kita, menghadapi liku-liku perjalanan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan pengasingan. Sehubung itu, saya dengan hormatnya juga ingin mengemukakan satu persoalan penting, iaitu apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahawa anak-anak yang terpinggir ini atau dengan izin marginalized children who are stateless tidak dibiarkan tanpa sebarang perlindungan. Anak-anak yang dilahirkan di Malaysia yang fasih bertutur bahasa Malaysia dan hanya kenali adat resam budaya tempatan. Kita juga perlu mempertimbangkan dengan izin issue of retrospective application. Walaupun rang undang-undang ini adalah satu langkah positif ke hadapan kanak-kanak yang dilahirkan selepas September 2001 sebagai contohnya masih dinafikan akibat undang-undang lama yang mungkin bersifat diskriminasi. Jadi mengaplikasikan pindaan ini secara retrospektif bukan sahaja bertujuan untuk membetulkan kesilapan undang-undang. Ia adalah juga memberikan keadilan yang telah dinafikan kepada kanak-kanak ini. Jadi dengan izin, sebagai penutup, there are still many challenges ahead, especially in addressing the broader issues of statelessness amongst our most vulnerable communities. But as monumental as the step is, it is only the beginning. Ia hanyalah satu permulaan. Jadi di sini, dengan izin, I urge all of us to focus on the immense progress this bill represents. This is not about law, it's about justice. It is about healing the wounds of the past. Jadi dengan ini, itu sajalah yang ingin Bukit Bendera ingin sampaikan. Dan sekali lagi, Bukit Bendera ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Bukit Bendera menyokong.